Kita bersama dengan Taja. Orang kata dia lah kepala ataupun ketua dalam projek Langkah Baru ni. Mungkin Taja boleh ceritakan sedikit secara general apa itu Langkah Baru? Langkah Baru ni sebenarnya dia satu program, orang kata CSR lah sebenarnya. CSR. Jadi kita memberi balik apa yang daripada pengalaman kita dah bertahun-tahun dalam industri muzik, permasalahan yang berlaku sepanjang perjalanan seorang artis dalam muzik tu. Jadi kita cuba perbetulkan sedikit demi sedikit kan. Kita tak boleh nak buat secara terus serentak macam tu, nanti ramai akan jadi isu, akan datang banyak pula masalah. Jadi kita cuba betulkan daripada asas dia, dan harap-harap benda ni berkembang lagi. Jadi Langkah Baru ni satu orang kata pengisian dalam pandemik COVID-19 ni. Yang orang kata ramai yang cakap industri hiburan tanah air macam dah berkubur. Jadi tapi Taja ada inisiatif untuk orang kata mengambil bakat-bakat yang mungkin tidak menyinar, yang akan menyinar pada masa depan. So apa yang kita tengok tadi 4 peserta ya. Apa yang Taja utamakan dalam diorang punya ni pemilihan tu? Kenapa pilih diorang? Satu persatulah mungkin kita boleh sentuh boleh. Finalis tu. Kalau ikutkan saya, ikutkan kepala otak saya ni, memang muzik tu, sebab saya memang gemarkan muzik dan saya boleh terima apa saja, asalkan genre muzik, asalkan sedap di halua telinga ni. Tapi kita faham yang untuk diorang survive, untuk diorang dapatkan pengiktirafan, peminat, dapatkan pendapatan secara umumnya, muzik diorang tu kenalah satu benda yang disukai ramai kan. Jadi diorang ni semuanya memang bakat muzik diorang bagus. Semua yang terlibat ni semua asas diorang kuat. Diorang punya pengetahuan dalam muzik pun cukup. Jadi cuma apa yang orang suka, apa yang orang tak suka, apa yang berkesan dalam radio, apa yang tak berkesan, itu aja yang diorang tak ada. Jadi kita bantu dari segi macam tu. Tapi dia punya keutamaan sebenarnya adalah pengetahuan dan kesedaran untuk jangka masa panjang, macam pengetahuan dari segi royalty, collection, semua hak lagu-lagu. Macam hari ni, dunia hari ni lagi benda ni lagi rumit dan lagi diperlukan pengetahuan tu, sebab semua orang dah ke arah orang kata konten digital tu kan, konten digital. So mesti ramai yang pernah kena strike kan. Macam contoh dia upload video family hari raya je sebenarnya. Jadi dia pakai satu lagu, tiba-tiba dia nak upload, dia kata kena strike lah, yang strike ni lagu kawan saya ni, saya kenal ni. Jadi dia call kita, dia tanya, tolong ni riliskan ni, aku nak buat konten untuk video raya family aku aja. Jadi nampak dia punya kesedaran tu, orang tak faham lagi apa benda ni sebenarnya, kenapa nak kena strike kan. Jadi untuk kita sedarkan orang tu, kita kena mula dengan orang yang menggiatkan dulu. Daripada situ siapa yang menyanyikan ataupun yang melabelkan muzik dia kan. Betul. Tapi ada sekarang kalau tak silap Budi, untuk YouTube kita boleh kongsi kalau misal kata saya nak cover lagu siapa, Tok T ke. Jadi ada share ke macam mana? Apa perkembangan terkini memang pasal strike dan juga royalty tu, sebab ramai yang nak cover lagu tapi kena strike. Mungkin ada something yang boleh share. Benda ni sebenarnya dulu orang tak pernah faham dan tak pernah concern benda ni, sebab bukan semua orang yang penghasil media. Tapi hari ini benda ni dah jadi macam umum, ramai yang dah buat kan. Jadi pengetahuan tu perlu ada, dan kesedaran tu kena ada. Jadi sebenarnya untuk kita kes-kes kita nak dapatkan dia orang panggil clearance lagu-lagu ni semua, ada je cara dia. Cara dia sebenarnya tak mahal. Antara contoh dia, contoh saya buat satu konten petang ni, dan saya pakai satu lagu daripada contoh kumpulan Hujan. Contoh jadi dia minta kita dapatkan clearance kan waktu kita nak upload tu. Jadi sebenarnya kita perlu tahu siapakah publishing. Publishing dia. So macam mana kita nak tahu publishing tu? Google. Google. Contoh boleh. Boleh. Shazam pun boleh.
Kita pakai Shazam. apps Shazam tu. Okey, untuk label yang complete dia punya credits tu, dia akan keluar kat situ. Cipta terpelihara oleh company A, publishing oleh company B. Jadi daripada situ, contoh kalau lagu Hujan ni, kita tengok publisher dia siapa. Okey, kita terus call ke publisher tu sebelum kita upload ataupun selepas? Sebelum kita upload. Tapi tengok juga konten tu jenis macam mana. Kalau konten kita tu kita sendiri dapatkan pulangan wang daripada situ, seharusnya kita kena respect lah hak orang tu kan. Tapi kalau video yang jenis macam happy-happy, suka-suka, saya rasa dekat YouTube, dekat Facebook, Instagram semua dah ada kan list-list lagu dalam tu kan. Tu antara cara supaya diorang bolehkan orang menggunakan lagu sedap-sedap macam tu. So patah balik soalan tadi, kita just call publisher tu, kita bagi tahu apa tujuan kita nak pakai semua tu atas budi bicara sebenarnya benda ni. Dia tak ada fixed rate pun sebenarnya. Jadi so dia akan release ataupun macam mana pengiraan dia? Dia akan release ikut apa keperluan dan sejauh mana, contoh katalah benda tu kempen kan. Jadi kalau kempen pastilah diorang akan buat income balik daripada situ. Jadi memang dia akan charge lah. Tapi sebenarnya charge tu belum ada satu charge yang betul-betul spesifik. Kata 1 minit 30,000 ataupun berapa-berapa yang amount tu. Untuk diriliskan kena bayar dulu. Untuk diriliskan, untuk bayar dulu. Tapi sebenarnya amount dia tak tinggi. Tak tinggi lah. Tak tinggi. Ada yang ratus-ratus. Daripada kena strike. Ada yang ataupun ada yang macam dia walaupun kau punya konten tu, video tu 100,000, juta, 2-3 juta, tapi hasil daripada tu label yang akan dapat. Kau tak dapat apa-apa pun. Macam tu kan. Daripada kau buat macam tu, baik kau bayar. Betul. Maksudnya label akan release. Betul. Nak ambil. Dan dalam masa yang sama kita membantu juga pencipta lagu ni semua. So mungkin something yang ni baru juga. Mungkin Budi pun tak tahu pasal benda ni. Maksudnya kita bayar kita bayar lamsam lah. Contoh satu lagu 100-200. Okey, contoh kalau TV station TV station. TV station dia ada satu, dia panggil blanket fee. Dia akan bayar kepada semua publishing house yang berdaftar dalam mungkin contoh sorry kita mencelah. Contohlah TV3 nak anjurkan AJL. Betul. Dia akan bayar siap-siap. Yes. Okey, itu untuk event pula. Dia ada lain. Event lain pula. Jadi benda ni sebenarnya penerangan dia boleh dapat di MACP sebenarnya. MACP akan so kita contact ke MCP akan guide. Jadi saya cadangkan ni umum lah, guideline umum untuk orang yang nak buat show, buat event, buat apa-apa program, pastikan dia berhubung dulu dengan MACP. Sebenarnya kalau dia settle dulu, amount dia sebenarnya dia akan tak tinggi mana pun sebenarnya. Tapi kalau dia tak buat benda tu dan dia ada masalah pula akan ada kemudian masalah hari, dan time tu amount dia akan tinggi. Macam ada penalty lah, lebih kurang macam tu lah. So benda ni bagus untuk songwriter lah. Dia dapat return balik daripada situ. Sebab songwriter amount income diorang semakin hari semakin menurun. Dan bila tak ada show, bila lagu-lagu diorang tak dinyanyikan di show, income tu hilang terus. Jadi untuk 2 tahun ni income songwriter pada show memang kosong. Sebab tak ada show langsung kan. Jadi daripada situ kita dapat bantu diorang balik. Okey, langkah baru. Last kali mungkin kita Tajam boleh ceritakan masa depan dia orang ni, yang 4 orang ni, apa hala tuju dia orang? Okey. Dia sebenarnya kita buat benda ni, harapan dia supaya ilmu dan pengetahuan yang diorang tahu tu dia dapat sampaikan kepada yang bawah-bawah lagi lah. Dan benda ni akan sampai dari mulut ke mulut, knowledge pasal rights ni semua. Tapi alhamdulillah produk yang kita buat tu record company, rakan distribution kita semua berkenan dan suka. Jadi diorang pun nakkan benda tu untuk diorang pasarkan. Jadi kita nampak benda ni, harapan dia untuk diorang ni berterusan dapatkan income yang bagus, dapatkan daripada hak-hak dia semua tu dah macam artis record company betul dah. Jadi kita tak jangka kan sangat pun benda macam ni kan. Tapi bila dah jadi macam ni, harapan untuk kita buat lagi next program tu, insyaAllah musim kedua insyaAllah kalau ada cukup support daripada pihak yang diperlukan. Alright. Terima kasih banyak-banyak Tajah. Alright. Tajah dulu meet Uncle Sen Ya, saya. pemain gitar. Pemain gitar. Kalau korang
mungkin korang macam pernah tengok di mana. Inilah tajam main Uncle Hussein. Macam mana perkembangan Meet Uncle Hussein? Uncle Hussein masih lagi berseronok. Masih ada sebenarnya korang masih dia ataupun dah macam ada musim-musim dia. Musim-musim dia ada projek ke apa? Basis kami alhamdulillah semalam baru dapat anak yang ke basis 3, nama apa? Jifat. Untuk fan-fan yang Hussein semua diorang kenal lah Jifat. So dia baru dapat anak. Tahniah guys, Jifat. masih lagi berhubung lah. Masih lagi. Alright. Okay, kita jumpa lagi dalam Borak Sini Habis Sini. Kita ucapkan good luck pada Tajah untuk masa depan dia dalam langkah baru ni. Mungkin akan ada lagi next year langkah baru musim kedua pula selepas ini, mana tahu. You guys jangan lupa untuk subscribe YouTube Budi Channel. Kita jumpa lagi Borak Sini Habis Sini.